Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina wa uswatina سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الدعاة والمجاهدين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين عدد أنفاس المخلوقين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم. Amin. Amin. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. Ba'd. Amin. Para muslimin, muslimat yang dikasihi, mudah-mudahan kita semua mendapat keampunan Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam dari malam-malam bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala permudahkan, Allah Subhanahu wa taala limpahkan berkat, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan apa yang dihajati, yang dihasratkan oleh Fadilatul Syekh Tuan Guru Sayyidi Syekh Ibrahim bin Masran Al-Banjari hafizahullah ta'ala, bahawa pada kesempatan atau pada keadaan musim PKP ini, selama 2 bulan, sudah cukup 2 bulan kuliah terakhir di Pondok Ledang ditangguhkan. Maka pada 16 hari bulan Mei yang lepas, iaitu pada tanggal yang cukup 2 bulan kuliah ditangguhkan itu, Tuan Guru Syekh Ibrahim Al-Banjari telah memberikan pesanan dan wasiat kepada Al-Faqih agar diadakan pembacaan kitab secara sardan ataupun secara bacaan sahaja beserta dengan terjemahan bagi kitab-kitab tertentu. Paling tidak sekurang-kurangnya, kata Tuan Guru, ada 1 kitab lah boleh dikhatamkan secara pengajian sebagaimana adat dan juga sebagaimana yang telah diasaskan acara daurah baca kitab pada bulan Ramadan secara tahunan. Oleh kerana itu, Tuan Guru memerintahkan agar diadakan pembacaan kitab itu secara medium terkini yang ada, supaya pertama kita dapat mengambil peluang berkat pembacaan kitab pada bulan Ramadan. Di samping itu juga ianya tidak lain tak bukan adalah untuk menyebarkan ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat, keberkatan bagi semua yang hadir atau semua yang bersama-samalah dalam pengajian ini. Jadi setelah bermusyawarah dan meminta pandangan Tuan Guru, kitab apa yang sesuai untuk dibacakan, sementarahan pula kita hanya tinggal berbaki 4 atau 5 hari sahaja, atau 4 atau 5 hari sahaja malam,
yang tinggal untuk malam bulan Ramadan ini, maka Tuan Guru mengizinkan, memperkenan untuk dibacakan kitab Al-Juman fi Arkanil Iman. Ini boleh dikatakan antara kitab yang baru juga disiapkan, cuma belum sempurnalah dalam bentuk kitab dari sudut desainnya dan sebagainya. Ini lebih kepada draft isi dia lah. Dan sebenarnya ada satu kitab lagi yang Tuan Guru suruh saya bacakan dan saya terjemahkan, iaitu kitab Al-Jawahirul Imaniyah fil Aqidatil Islamiyah. Kitab itu boleh dikatakan isi kandungannya sudah pun siap, cuma beberapa lagi sentuhan akhir dalam nota kaki yang belum sempurna lagi. Jadi sementara tunggu kitab itu siap, kata Tuan Guru boleh baca kitab Al-Juman ini dulu secara sardan, iaitu saya maksud baca secara sardan ni, kita akan baca secara lafaznya satu persatu, maka santri atau penuntut ilmu kena perhatikan perkataan demi perkataan, lafaz itu barisnya walaupun sudah didobitkan tapi boleh disemak, mungkin dobitnya tersilap atau tertinggal atau sebagainya lah. Jadi mungkin di sana boleh didobit, dicatat tambahan. Oleh kerana kitab ni cuma dalam PDF saja, sahabat-sahabat semua kena buat catatan lah di catatan yang lain. Kalau boleh di-download, ini boleh di-download tak guys? Boleh. Kalau boleh di-download, maknanya nanti boleh print lah. Akan datang bila ada pengajian boleh di-dobit lah. Dan bacaan sardan ini juga kita akan sertakan dengan terjemahan. Dan jika ada faedah ataupun tanbih, barulah saya berikan. Maknanya kita tak akan syarah seperti mana pengajian kuliah daurah biasalah, sebab nak mengambil berkat pembacaan pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah kurniakan taufik dan kesempatan itu. Amin. Amin. Jadi kitab Al-Juman, tengok pada tajuknya ini, Al-Juman ni jamak bagi Jumanah. Jumanah tu maknanya apa? Kalau nak terjemah mudah, boleh dikatakan permata-permata. Juman tu jamak dia, Jumanah tu satu. Boleh kita terjemah permata, boleh kita terjemah mutiara. Fi, pada, yakni pada dengan takdir pada membicarakan. Arkanil iman, rukun-rukun iman. Arkan tu jamak, kalau satu dipanggil ruknun, kalau jamak dipanggil arkan. Jadi arkanul iman. Tuan Guru memberikan nama ini tentulah ada banyak fawaid yang terdapat pada bahagian nama kitab ini saja. Pertamanya, lihat pada akhir qafiyah bagi kalimah Al-Juman dan Al-Iman. Di sana ada unsur badi' yang disebut sebagai badi'us saja'i. Badi'us saja'. Badi'us saja' ni dia menyamakan bunyi hujung mengikut mad dan qafiyahnya yang sama, ataupun kita sebut makhrajnya yang sama, seperti Al-Juman, Iman. Jadi ujungnya tu bunyi dia sama. Badi' ni apa badi'? Badi' ni ialah seni keindahan
dalam pertuturan bahasa Arab. Sini keindahan pertuturan bahasa Arab, ada banyak, ada lebih daripada 80 jenis bentuk-bentuk mengindahkan bahasa. Sama macam bahasa lain pun, termasuklah bahasa kita. Dalam nak mengindahkan bahasa, kita ada syair, kita ada pantun, kita ada gurindam, kita ada simpulan bahasa dan pelbagai kan. Begitu jugalah dalam bahasa Arab. Jadi badi' yang terkandung dalam nama kitab ini, Al-Juman fi Arkanil Iman, disebut Badi'us Saja'. Badi'us Saja' ni tujuannya adalah mengindahkan sebutan supaya orang yang dengar jadi merasa gemar kepada kitab itu. Kemudian perkara yang kedua boleh kita sentuh tentang tajuk kitab ini ialah makna kalimah Al-Juman itu, apa simbolnya atau apa signifikannya Tuan Guru menamakan kitab ini dengan Al-Juman. Iaitulah kerana makna bagi Al-Juman permata-permata. Bererti secara maknawi, kitab ini mengandungi pelajaran-pelajaran atau perkara-perkara yang boleh dianggap sebagai satu permata yang bernilai, yang amat berharga dalam memahami rukun-rukun iman. Jadi rukun iman ada berapa? Ada 6. Ini rasanya hampir pastilah para santri semua mengetahui apa itu rukun iman, yang nanti akan disebutkan di dalam isi kitab. Maka rukun-rukun iman ini tidak hanya Tuan Guru sebutkan satu persatu, tapi beliau memperincikan beberapa daripada yang perlu diketahui, bahkan tidak boleh dijahili, maknanya tak boleh tak tahu. Ada benda ni kita perlu tahu, tapi kalau tak tahu pun tak apa. Tapi ada benda yang kita kena tahu, tak boleh kita tak tahu. Oleh kerana tak boleh itu sangat-sangatlah penting dan bernilainya ia, maka dia dianggap permata, bernilai sangat. Jadi sebagai seorang penuntut ilmu atau orang yang membaca kitab, daripada tajuk kita seharusnya memahami maksud atau isyarat daripada musannif. Maka musannif hafizahullah ta'ala telah mengisyaratkan di situ betapa orang yang cerdik pasti akan mengambil isi kandungan kitab ini sebagai simpanannya. Ya, ini sebagai bekalnya dalam mengukuhkan iman. Kerana dia bicara tentang rukun iman. Dan ia menyebutkan dengan kalimah Juman ataupun permata-permata, menunjukkan ianya sangat bernilai. Tak ada satu benda yang lebih bernilai di dunia ini melainkan iman. Dan iman itu sendiri kandungannya adalah rukun-rukun iman. Dan Tuan Guru memperincikan permata-permata yang mesti kita ambil sebagai bekalnya. Kemudian perkataan arkanul iman. Rukun ini dari segi bahasa dia membawa maksud sisi ataupun tunjang. Bermakna jika roboh tunjangnya, robohlah satu bangunan itu. Rukun itu kadang-kadang membawa makna tiang.
Kalau kita boleh sebut, dia umpama sebagai satu tiang-tiang yang membentuk bangunan. Tiang ni ada benda kalau kita cabut tiang tu sebagai tiang hiasan, tak apa. Itu bukan rukun. Itu tak dipanggil rukun, itu dipanggil ustuwanah. Itu dipanggil tiang juga. Tiang tu dalam bahasa Arab sebut ustuwanah. Kalau ditarik, kalau diroboh, tak jatuh bangunan. Tapi ada satu yang disebut juga sebagai tiang dalam bahasa Arab, rukun. Iaitu kalau ditarik, roboh bangunan. Maka rukun-rukun iman, jika gugur satu daripadanya, maka seolah-olah mencabut iman itu sendiri. Dengan kata lain, terbatal. Terbatal iman. Ini kita cerita tentang soal kita nak beriktikad. Kita kena jaga perkara-perkara iman ini. Ataupun disebut rukun iman ini. Dalam soal adakah hukumnya kafir atau tidak, itu terpulang atau dipulangkan hak itu kepada pemerintah, waliul amr. Maksudnya yang boleh mengisytiharkan kafir atau murtad itu cuma waliul amr. Baik. Al-iman, perkataan al-iman daripada kalimah amana, yu'minu imanan, fahuwa mu'min. Apa makna dia iman? Iman, amana, mempercayai. Percaya. Iman ni asal terjemah iman ni percaya. Tapi para ulama mentakrifkan percaya ni apa? Percaya ni ialah at-tasdiq. Membenarkan. Membenarkan iaitu mengiyakan, mengesah, mengakui. Nanti di dalam, bila dah masuk bab kitab tu, akan ada huraian dia, insyaAllah. Yang kita ambil peluang, baca, kita terjemah, mana-mana bahagian yang perlu diberikan tanbih atau disebutkan fawaidnya, kita akan sebut, insyaAllah. Jadi iman di sini kalau dari segi bahasa percaya. Tapi al-iman di sini maksud dia ialah Islam, iman itu sendiri. Iaitulah perkara yang menjadi salah satu dari sendi agama. Dalam satu hadis yang masyhur, hadis itu disebut hadis Jibril. Maksud hadis Jibril ni ialah peristiwa di mana ketika Rasulullah dan para sahabat bersama-sama dengan mereka duduk bersama dengan Rasulullah, tiba-tiba satu masa muncul seorang lelaki. Lelaki ini berpakaian serba putih, serba segak, kemas, cantik. Rambutnya kemas, tersisir, disikat kemas. Janggutnya kemas, berminyak. Pakaiannya bersih. Lalu datang mendekat kepada Nabi SAW dan berdekat, yakni dia mendekatkan lututnya dengan lutut Nabi. Para ulama bahas, adakah dilekatkan lutut malaikat Jibril itu dengan lutut Nabi itu secara fizikal, atau sebenarnya cuma satu perumpamaan. Perumpamaan menunjukkan dalam nak mengaji ni tak boleh jauh-jauh. Maksud tak boleh jauh ni, tak boleh kita dari jauh kita bertanya. Dekat. Pergi dekat dengan guru. Jangan dari jauh kan. Tak apa, saya nak belajar tapi belajar dari jauh je tengok. Tak boleh. Mesti nak dekat dengan guru. Ini adab. Jadi dalam peristiwa itu, lelaki ini bertanya kepada Nabi SAW
tentang apa itu Islam, apa iman dan apa ihsan. Dan apakah hari kiamat. Dalam riwayat lain sebut, bilakah berlaku hari kiamat. Maka dalam hadis yang panjang itu, yang ditanya tentang iman, Nabi jawab, an tu'mina billah wa bimalaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi jawapan Nabi itulah yang memberikan faham apakah iman, yang merupakan salah satu dari sendi agama yang 3. Apa sendi agama yang 3 tu? Islam, iman, ihsan. Maka iman yang dimaksudkan dalam tajuk kitab ni ialah iman yang salah satu dari 3 itu. Bukan iman sekadar takrif bahasa tadi. Takut nanti kalau orang cuma belajar, dia tahu terjemah, dia tahu makna, terus dia hanya tumpu kepada makna bahasa saja. Kita kena tahu perkataan-perkataan yang ditulis ulama' atau disebutkan oleh ulama' ni, makna dia makna urfi ke, makna istilahi ke, atau makna lughawi. Baik. Seterusnya, lil faqir ilallahi al-bari. Kitab yang merupakan permata-permata pada membicarakan rukun-rukun iman ini adalah bagi al-faqir ilallah al-bari. Lil faqir itu maknanya bagi al-faqir. Terjemah dia milik ataupun yang disusun oleh al-faqir ilallah al-bari, yang amat berhajat kepada Allah. Fakir itu maknanya berhajat, perlu, memerlukan, yang amat memerlukan kepada Allah, yang amat berhajat kepada Allah. Al-bari, iaitulah Tuhan, zat Allah al-bari. Al-bari maknanya apa? Tuhan yang maha mencipta, Tuhan yang maha mencipta daripada barang yang telah ditetapkan. Maksudnya, Allah ni Tuhan yang maha mencipta. Kalau Allah kita telik dari sudut makna maha mencipta yang tiada contoh, Allah cipta benda yang sebelum tu tak pernah dicipta, maka namanya Khaliq. Namanya Khaliq. Kalau mencipta sesuatu yang telah diketahui, yang ini Allah tahu benda tu akan jadi begini, sifatnya begini, Allah dah tetapkan begitu, lalu Allah cipta, itu namanya Al-Bari. Al-Bari. Kalaulah kita telik tentang sifat Allah mencipta sesuatu yang berasal dari sesuatu. Contoh, manusia jadi daripada bentuk janin tu, manusia asal sebelum kita lahir bentuknya janin gitu, segumpal daging beserta tulang. Sebelum dia tu jadi daripada apa? Daripada darah. Darah tu sebelum tu jadi daripada air mani. Nah, itu namanya Ja'il. Nama Allah juga tu.
Ja'il. Yang ini daripada sesuatu-sesuatu. Kalau kita telik sifat Allah mencipta ni dari sudut membentuk. Contoh Allah nak cipta manusia, lalu dibentukkan, ditetapkan sifat-sifatnya. Itu namanya musawwir. Musawwir. Kalau ditelik pada perbuatan atau pada sifat Allah yang mengadakan sesuatu yang amat indah. Maknanya mencipta juga tu. Mencipta sesuatu yang amat indah yang tak ada contoh. Maknanya sangat menakjubkan dan tak ada contoh lain. Sebelum tu tak ada, selepas tu pun tak ada. Kalau Khaliq tadi mencipta sesuatu yang daripada tiada kepada ada, yang tak pernah wujud, maka tu Khaliq. Maka kalau sekiranya ditelik pada mencipta sesuatu yang baru, yang sangat menakjubkan sehingga tak ada contoh sebelum tu maupun setelah itu, itu dipanggil Al-Badi'. Ini faedah ni, nama-nama Allah. Semua itu makna dia kalau diterjemah mencipta. Tapi dari segi murad, dari segi sifat, dan dari segi khususiat, keistimewaan nama-nama itu berbeza-beza. Jadi ada Al-Khaliq, ada Al-Bari, ada Al-Ja'il, ada Al-Musawwir, ada Al-Badi'. Semua tu kalau diterjemah, Maha Mencipta. Baik, Ibrahim bin Masran Al-Banjari, hafizahullahu ta'ala. Nama bagi musannif, Tuan Guru Sayyidi Ibrahim bin Masran Al-Banjari. Jadi di situ kita nampak bahawa musannif menyertakan lagi badi' syaja'. Badi' syaja'. Iaitu apa? Pada bunyi ri, ra dengan ya tu, maka di hujung Al-Banjari pun bunyinya sama. Begitu. Lil fakir ilallah Al-Bari Ibrahim bin Masran Al-Banjari. Itu kalau kita nak baca secara qiraah sardani lah. Dimatikan bunyi qafiyah tu supaya sedap. Jangan dibaca lil fakiri ilallah Al-Bari bin Masran Ibrahim bin Masran Al-Banjari. Jangan dibaca lil fakir ilallah Al-Bari Ibrahim bin Masran Al-Banjari. Dia tak sedap. Tujuan badi' ni supaya indah, sedap. Kalau baca macam tak sedap, maknanya kena belajarlah badi'. Sebab tu kalau kita dengar orang yang berkhutbah, khutbah yang betul lah, dia tahu ilmu-ilmu, seni-seni khutbah, dia sunat, dia masukkan unsur-unsur khutbah dia tu dengan unsur-unsur badi'. Sebab itu Nabi SAW pernah berkhutbah hanya dengan membaca surah Al-Quran aja. Sebab surah-surah Al-Quran itu penuh dengan unsur badi'. Terutama unsur badi' saja. Hujung bunyi dia sama. Kalau matinya dengan ta marbutah, ta marbutah. Kalau matinya dengan ya nun semua, kan? Alif nun, sedap. Bunyinya sedap. Kalau matinya dengan qalqalah semua. Ini berlaku pada khutbah hari raya. Dan berlaku juga pada khutbah-khutbah Jumaat. Rasulullah pernah membaca khutbah dengan hanya membaca surah Al-Quran saja. Baik. Kemudian
Afallahu anhu wa an walidayhi wa an masyayikhi. Ya, tak apa, kita nak habiskan ni je. Habiskan amin tu je. Ha, kalau ada rezeki, sempat hidup lagi, bismillah lah esok. Baik, afallahu anhu. Makna dia apa? Semoga Allah memaafkan daripadanya. Ya, ini semoga Allah mengampunkan. Ni kalau nak terjemah ataupun nak syarah panjang. Cukuplah kita terjemah lebih detail sikit lah. Semoga Allah menghapuskan dosanya. Kerana kalau guna kalimah ghafara, ampun juga. Tapi ampun dalam keadaan tulisan atau dosa yang tercatat itu tidak dipadam. Hanya ditutup saja. Hanya tertutup, maknanya tak dipandang lagi. Tapi dosanya sudah tercatat. Kalau afu ni sifat Allah, afu, nama Allah al-afu. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Afu tu ialah menghapus. Bukan catat lagi, dah tak ada lah. Yang kita buat dosa tu hapus tu. Itulah kelebihan Lailatul Qadar, doa-doa yang Nabi ajar Ramadan. Semoga Allah menghapuskan ya. Wa'an, yang menghapuskan ni, menghapuskan daripadanya akan segala dosa. Wa'an walidayhi, dan daripada segala dan daripada kedua ibu bapa, kedua orang tua. Wa'an masyayikhi, dan daripada sekalian guru-gurunya. Wa jami'il muslimin, dan daripada sekalian orang-orang Islam. Amin. Amin maknanya ya Allah perkenankanlah. Jadi di situ kita nampak adab doa. Pertama, kita mesti minta hak diri kita. Iaitu mohon ampun, hapus dosa tu bagi kita dulu. Kemudian ibu bapa. Kemudian guru-guru. Kemudian orang Islam. Bermakna 4 ni mesti kita doakan. Pertama diri, ibu bapa, guru dan orang Islam. Ini turutan dalam berdoa. Adapun turutan dalam mendahulukan atau memuliakan, maka sudah tentu maklum yang paling diutamakan berbanding diri kita siapa? Ibu bapa. Dan kerana itu juga didahulukan guru berbanding ke atas ibu bapa. Ini kerana apa? Kerana guru adalah ibu bapa bagi roh kita, agama kita. Ibu bapa kandung kita, ibu bapa kandung ialah ibu bapa jasad, menjadi sebab kepada kebaikan-kebaikan. Tetapi kesungguhan perhatiannya adalah untuk menyelamatkan jasad kita di dunia. Tetapi ibu bapa roh, dia nak kita selamat di akhirat. Maka sudah tentu akhirat itu khairun wa abqa. Akhirat itu negeri yang sebenar. Akhirat itu kalau sakit, sakitnya yang sebenar. Kalau nikmat, nikmat yang sebenar. Adapun dunia hanya pinjaman. Oleh kerana itu, tetap akhirat didahulukan, dibesarkan berbanding atas dunia. Jadi daripada muqaddimah atau daripada safhah awal kitab ini, muka surat awal ini je, kita sudah dapat manfaatnya. Mudah-mudahan perkongsian kuliah online kita yang julung-julung kali di atas muka bumi ni mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan manfaat, taufik, dan mudah-mudahan kita jumpa lagi di kesempatan kuliah akan datang. InsyaAllah akan dimaklumkan. Kalau ada kuliah, kita akan maklumkan dalam grup nanti. Dan akan terus buat macam ni lah. Buat share. Jadi tuan-tuan akan nampak kitab. Tuan-tuan pun tak nak tengok muka saya. Jadi tengoklah kitab. Mana yang boleh download, download, print. Daripada printer boleh catat.
Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita sambung lagi kuliah akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma salli wa allimna 'anna wa la tuzhib barakatan minna. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal.